Okey, Assalamualaikum. Awak sihat? Waalaikumsalam. Khabar baik. Alhamdulillah. Sihat je. Okey, sebelum saya nak memulakan sesi pada malam ni, saya nak tanya, awak selesa tak jalankan sesi dengan saya malam ni? Alhamdulillah. Saya selesa buat sesi. Alhamdulillah. Okey. Awak ada masalah internet tak? Sebelum ni macam ni macam dia macam ni. Rumah saya ni kadang-kadang line tu okey, kadang-kadang tak okey. Macam tu. Kadang-kadang kalau dia macam tak okey, webpack tu memang tak boleh masuk langsung sebab saya sekarang ni tengah belajar online. So webpack memang tak boleh masuk langsung. Oh, macam tu. Hmm. Okey. Hmm. Faham. So, ada masalah Hmm. jugalah kadang-kadang kan sebab line Hmm. internet ni kan kita tak boleh nak jangka kan. Takut kejap ada, kejap tak ada kan. Hmm. Okey, baiklah. Saya mulakan sesi pada malam ni dengan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nura Nabila binti Mazuki, berumur 25 tahun. Awak boleh panggil saya Puan Nabila. Saya Okay. adalah kaunselor awak lah pada hari ini. Jadi, boleh tak saya nak minta awak perkenalkan diri awak, latar belakang awak, apa semualah keluarga awak ke? Okey, silakan. Okay, boleh. Okay. Saya mulakan Okay, nama saya Nur Aina Syirah binti Arifin. Saya berumur 22 tahun. Puan Nabila boleh panggil saya Aina. Okey, Aina. Okay. Saya masih belajar lagi. Saya sekarang ni berada di semester 4 dan saya belajar di Universiti Utara Malaysia. Wah. Awak dalam kos kaunseling ya? Saya ambil course counselling. Wah, bakal kaunselor juga ni. InsyaAllah. Okey, saya nak tanya Aina lah. Sebelum ni Aina pernah tak hadir dalam mana-mana sesi kaunseling? Pernah masa SEM 1 saya pernah hadir sesi kaunseling yang kelompok. Saya pernah lah sekali. Masa SEM 1. Ui, dah lama dah tu. Sekarang dah semester keempat dah ya. lama. SEM 1. So, saya nak tanya, apa pendapat Aina berkenaan dengan sesi kaunseling ni? Apa pemahaman Aina tentang maksud sesi kaunseling kelompok ataupun sesi kaunseling individu? Okay, apa yang saya faham lah macam contoh pada sesi kaunseling ni, contoh sesi kaunseling kelompok macam libatkan ramai kan, lebih daripada satu lah. Kalau yang individu ni secara macam kaunselor dengan klien, saya lebih selesa buat sesi kaunseling secara individu berbanding dengan kelompok. Sebab macam contoh kalau kaunseling kelompok, bila kita nak cerita masalah tu macam saya tak selesa dengan keadaan sekeliling tu, ramai dengan masalah saya macam tu. Kalau macam yang individu, saya dengan kaunselor je yang tahu masalah tu. Saya lebih selesa dengan yang individu lah berbanding kelompok. Okey, faham. Okey. Nampaknya Aina ni dah ada sedikit pengetahuan lah ya tentang maksud kaunseling individu dan kaunseling kelompok. Namun, saya akan terangkan kepada Aina bahawa sesi kaunseling pada hari ini boleh dibuat secara dalam kumpulan macam Aina sebut tadi, secara berkelompok ataupun secara individu. Jadi macam kita tengah buat sesi sekarang ni, kita telah menjalani sesi kaunseling secara individu, iaitu ada saya sebagai kaunselor dan Aina sebagai klien. Okey, so jadi secara terperincinya sesi kaunseling ni lebih terperinci lah jika Aina nak berkongsi masalah dengan saya dan Aina boleh bercerita apa saja masalah yang Aina hadapi kepada saya dan saya
akan dengar segala masalah Aina lah. Okay. So, peranan saya sebagai kaunselor dalam sesi kaunseling individu pada hari ini ialah untuk membantu Aina sebagai klien saya, iaitu tentang permasalahan Aina hadapi sekarang dan matlamat sesi yang Aina ingin kongsikan kepada saya. Tetapi jika perkongsian di antara Aina dan saya ini memberi kesan yang negatif ataupun memudaratkan kepada Aina, secara tak langsung saya takkan teragak-agak lah untuk memberitahu kepada pihak yang tertentu untuk keselamatan Aina. Jadi dalam sesi kaunseling kelompok ni kita terikat dengan etika kerahsiaan, iaitu di mana setiap penceritaan Aina ini kepada saya akan menjadi rahsia di antara kita berdua sahaja. Okey, jadi Aina jangan risaulah kalau Aina nak berkongsi masalah ke, pendapat ke, apa yang Aina hadapi sekarang ni dengan saya. InsyaAllah saya akan sedia mendengar dan membantu Aina dalam menyelesaikan masalah Aina hadapi ni. Okey. Setakat ni jelas tak Aina? Jelas Puan Nabila. Okey, baik. So, jadi okey, sekarang ni Aina ada apa-apa peraturan tak yang Aina nak tetapkan dalam sesi kaunseling individu kita, bang? Okey. Peraturan ni. Okey, kalau bagi saya lah, macam contoh kalau nak mulakan, contoh nak buat sesi tu, kaunseling tu, macam contoh kaunselor perlu bagi tahu saya macam mesej ke awal-awal cakap macam, hari ni awak sedia tak nak ada sesi kaunseling dengan saya nak buat sesi dalam macam tu, saya lebih bersedia lah. Kalau macam secara spontan tu, macam saya tak boleh secara spontan macam tu. Kalau peraturan saya. Okey, tu je ke peraturan Aina? Tu je. Okey, baiklah. So, nanti untuk sesi yang akan datang, saya akan maklumkan kepada Aina dengan lebih awal lah ya. Okey, baik Cik Nabila. Untuk sesi malam ni, sesi kaunseling kita ni dijalankan sepanjang 5 hingga ke 6 sesi. Jadi, kalau Aina rasa sesi dengan saya ni, Aina nak teruskan dengan lebih panjang lagi, amat saya galakkan lah kan. Okey, jadi dan satu lagi saya nak bagi tahu Aina, kalau Aina berasa kurang selesa dengan saya, Aina berhak untuk menukar kaunselor yang lain lah untuk keselesaan Aina. Okey, jelas tak Aina? Jelas Puan Nabila. Okey, baik. Jadi kita mulakanlah sesi pada malam ni Aina. Boleh. Okey, sekarang ni boleh tak saya nak tahu sedikit sebanyak masalah yang Aina hadapi dan sepanjang kehidupan Aina ni yang memberi tekanan kepada Aina ke, yang Aina rasa terbeban ke, Aina bolehlah kongsi dengan saya, silakan. Okey, sebenarnya masalah saya sekarang ni lah, masalah dari segi saya ni tak dapat fokus dalam kelas sebab sekarang ni kan kelas online. Lepas tu bila dekat rumah ni saya macam tak boleh nak fokus sangat. Bila ada kelas, saya ni ada adik yang berumur 8 tahun. Dia macam dah kecil dah kan. Contoh bila saya ada kelas, dia macam
sibuk je nak masuk juga kelas tu. Saya je macam stress lah. Macam tu lah. Memberi tekanan lah kepada saya. Saya tak boleh nak fokus. Lepas tu macam keadaan sekeliling juga. Macam tu lah masalah yang saya hadapi. Oh, maksudnya tapi kalau waktu kelas Aina tu ada tak gangguan-gangguan lain macam bila Aina tengah ada kelas ke, tengah ada kelas mak panggil ke, ayah panggil ke? Pernah juga macam tu. Saya pun kadang-kadang contoh kan. Time tu kita tengah fokus dengan kelas, tiba-tiba panggil cakap, Mai ambil ni sekejap, Mai ambil ni sekejap. Lepas tu saya macam, ya Allah stresnya. Tapi nak tak nak saya pun macam kita anak lah derhaka kan kepada mak. Itulah. Okay. Lepas tu, Faham. Yelah sebagai anak kan. Okay. Jadi waktu pembelajaran Aina dalam semasa online ni okey tak? Macam mana Aina handle study Aina, handle assignment Aina semua tu? Okay, macam ni sekarang ni macam contoh sekarang ni saya ada nenek dengan ayah saya yang tinggal berdua je. So kalau macam saya tak boleh nak hadap sangat macam terlalu stres kan dengan keadaan sekeliling adik semua tu, saya pun fikir baik aku ni duduk dekat rumah atuk aku yang tak ada orang selesa buat kerja assignment. Betul lah. Apa tu cakap macam inisiatif saya buat contoh pergi di rumah nenek saya ke, macam memberi keselesaan nak buat kerja semua tak ada gangguan. Oh, kiranya gangguan daripada segi pembelajaran tu berkurang jugalah kan. Bila saya balik rumah atuk saya macam dia duduk berdua, tak ada kanak-kanak lain pun, tak ada, dia saya seorang je, boleh lah selesa. So Aina dah cari tempat yang macam tempat untuk Aina study, tempat untuk Aina masuk kelas, untuk Aina siapkan assignment. So adalah tempat yang selesa untuk Aina. Ada, tapi kadang-kadang rumah atuk saya ni dia ada masalah internet. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. So kalau gangguan internet tu berlaku pada hari tersebut tu, apa tindakan Aina sepanjang hari tu lah? Untuk Aina pernah terfikir nak tukar plan internet ke apa ke? Oh, pernah dah tukar ke plan internet lain tapi dia tak sama. Tapi kalau contoh saya ada kelas, lepas tu ada masalah internet, saya ada kawan seorang tu, saya rapatlah dengan dia. Kalau macam dah tak boleh sangat dah, internet memang slow sangat, webback pun tak boleh masuk, semua tak boleh masuk, saya pergi tidur rumah kawan saya. Rumah dia memang lain okey, kadang-kadang saya pakai wifi dia, macam tu lah. Okay, faham. So, pernah tak Aina terfikir macam kalau line tak okey tu, Aina akan ambil tindakan macam cepat-cepatlah nak bagi tahu lecturer cakap line kurang okey ke apa ke? Pernah tak? Pernah. Kalau contoh bila saya nak masuk kelas, dia macam ni, bila masuk kelas setengah jam dah fokus kan nak belajar semua tu. Lepas tu tiba-tiba dia macam start dengan sendiri, tak boleh masuk. Lepas tu saya pun macam terfikir nak WhatsApp lecturer pun tak boleh, line tak ada, memang internet memang kosong, memang tak ada langsung. Lepas tu kalau macam kadang-kadang sebelum masuk kelas tu, macam kelas kedua lah, selepas kelas pertama kan, kelas kedua tu saya cepat-cepat WhatsApp lecturer cakap line tak ada. Alhamdulillah lah semua lecturer memahami. Alhamdulillah. Memahami dan macam tak adalah macam cakap
belajar ni sebenarnya bukan masalah internet. Tak nak masuk kelas lah tu. Semua tak adalah macam tu. So far lecturer dekat UUM semua okey. Semua memahami. Dia cakap macam okey tak apa masalah internet. Nanti saya ada record dekat kelas. Nanti awak tengok dekat nanti awak boleh tengok balik dekat portal semua tu. Alhamdulillah. Macam tu lah lecturer semua. So macam kalau line Aina tak okey, langkah yang Aina ambil macam Aina tengok balik lah recording yang lecturer tu ajar. Betul. Semua lecturer dia cakap macam setiap kelas tu dia akan record untuk macam yelah semua pelajar tu setengah tempat internet tak okey. So dia buat macam tu lah, masukkan dalam portal, bila-bila masa pun boleh tengok. Oh macam tu. Okey faham. So saya nak tanya macam waktu study Aina tu macam mana pula? Ke Aina study waktu ada gap sebelum kelas ke, atau Aina study waktu malam ke, pada hari cuti ke, macam mana? Okay, dari segi study, saya suka study pada waktu malam. Sebab kalau macam contoh, saya ni kelas tak pukul 11. Kalau macam Isnin, Ahad, Rabu, saya start kelas pukul 11.30 sampai pukul 4. Oh, kelas sampai kelas Aina pukul 4. So berterusan. tak ada langsung. Oh, okay, faham. Pukul 11 terus sampai pukul 4 tak ada gap langsung. Lepas tu macam petang tu dah ni. Otak pun dah tepuh. Betul lah kan. So, saya ambil langkah malam baru saya start. Okay, faham. So, memandangkan sekarang ni kan macam majoriti banyak kelas secara dalam talian kan. So, macam mana Aina susun waktu belajar Aina tu semasa kelas online ni? Macam mana Puan Nabila tak dengar? Okey, macam ni maksud saya, memandangkan sekarang ni kan pembelajaran dalam talian kan. So macam mana Aina bahagikan masa Aina waktu belajar, macam mana waktu nak siapkan assignment, macam mana tu? Okey, kalau dari segi assignment, semacam ni saya suka buat kerja last minute. Macam tu. Kalau macam awal-awal tu saya macam tak ada idea sangat. So kalau last minute ni banyak idea pula. Nak buat kerja ni. Banyak idea curah je masuk bila last minute. Kalau macam awal-awal tu macam fikir tak ada idea langsung, memang tak boleh buat. Kalau last minute tu semacam idea tu datang curah macam tu. So lagi banyak idea kalau tu awal-awal macam tu, cepat sikit lah Aina nak siapkan tugasan yang lecturer bagi ya. Boleh lah. Kalau macam awal-awal tu macam tak ada idea, memang tak boleh nak buat. Kalau buat pun macam buat mengarut je macam tu. So macam pernah tak Aina macam terlepas submit ke, terlepas due date ke, pernah tak rasa macam tu? Tak pernah. So far tak pernah lah. Kalau macam contoh assignment tu masa lebih kurang ada 5 hari. Macam tu lah. 5 hari tu lah saya buat kerja. Tak pernah lah terlepas due date tu. Okey, faham. So, kan kelas Aina kan kebanyakan dalam online kan. So, pernah tak Aina macam rasa mengantuk ke apa ke? So, kalau waktu tak fokus tu macam mana? Apa tindakan Aina sebelum ni yang Aina buat lah? Okey, kalau dari segi tak fokus, contoh kalau macam lebih cergas lagi kan. Kalau macam kelas bila pagi hingga petang tu dah pukul 4, bila start 2.30 tu macam mengantuk. Okey, apa yang saya buat adalah saya makan coklat, lepas tu mengunyah macam tu. Dia bagi rasa hilang lah mengantuk saya tu. So macam boleh fokus sikit lah. Lepas tu lagi satu sama macam ni. Contoh kalau saya masuk kelas tu menggunakan phone. Bila saya gunakan phone, macam hadap je phone tu. Boleh video.
Oh, okay. So macam waktu dalam kelas tu Aina macam saya rasa kalau macam nak elak Aina daripada fokus kan, saya rasa Aina boleh buat macam ni. Sambil dengar lecturer huraikan apa pembelajaran tersebut, Aina boleh catat nota. So macam okay, aku tak mengantuk sangat lah untuk subjek ni apa semua kan. Betul. Saya pun ada pernah lah juga buat macam tu, tapi kadang-kadang bila tak fokus, main tulis je. Oh, macam tu Tapi pula. pernah lah buat macam lah. So, okay, macam kalau Aina macam tak fokus dalam kelas kan, rasa macam stres, rasa macam ya Allah susahnya kelas hari ni, susahnya assignment hari ni. Pernah tak Aina macam buat permintaan dengan family macam ajak keluar pergi jalan-jalan ke untuk hilangkan stres Aina? Pernah, kalau contoh bila saya terlalu stres dengan assignment tu saya tak faham macam mana nak buat kan. Asyik fikir macam mana lah nak buat, tapi memang tak pernah nak buat. Saya pun macam, saya ni ada kakak yang beza umur saya dengan dia setahun. So saya lebih rapat lah dengan dia. Kalau macam saya stres, saya cerita dekat dia, saya cakap, "Jomlah kita pergi jalan-jalan, bagi hilang stres." Macam tu. Bolehlah hilangkan stres saya tu. Kakak saya tu macam memahami lah. Okay, faham. Okay. Malam ni saya dapat rumuskan permasalahan Aina ni ialah kurang fokus dalam kelas secara dalam talian kan. So, Aina pun telah berkongsi dengan saya apa yang Aina buat, apa yang Aina lakukan waktu kelas online apa semua, apa yang tindakan Aina buat. So, saya rasa sepanjang tindakan Aina buat semasa kelas tu ada yang betulnya. Macam contoh Aina salin nota, contoh Aina makan ke kunyah coklat ke apa kan. Lepas tu buat request dengan family, ajak keluar hirup udara segar untuk hilangkan stres. So bila dah dapat udara yang segar ni macam boleh segarkan balik lah pemikiran kita ya kan? Betul tak Aina? Betul. Okay. Betul Puan Nabila. Baiklah. Okay, malam ni nampak gayanya sesi kita dah hampir ke penghujung ya. Terima kasih Aina sebab sudi berkongsi masalah dengan saya. Nabila, saya nak tekankan dekat sini bahawa sepanjang sesi yang kita jalankan malam ni adalah menjadi kerahsiaan antara kita berdua sahaja, iaitu saya dan klien. So, saya harap Aina boleh menjaga etika kerahsiaan di antara kita berdua ni. Okay, terima kasih Aina. Jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Assalamualaikum. Sama. Okay, terima kasih juga Puan Nabila. Waalaikumsalam.